Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin warhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayah. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin al-mudillin. Kita sama lagi masalah bab semaya tahajud. Semaya tahajud ni besar sekali, penting sekali bagi da'i, bagi orang nak jadi orang soleh. Adalah perkara ini penting bagi kita. Kita sama lagi dah. 2-3 malam tak boleh cekak kerana ada keuzuran sikit dah. Malam ni kita sambung pula sebelum tidur. Kita sambung daripada semaya malam. Dulu saya royak dah soal miftah. Setiap pekerjaan ada miftah dia, setiap pintu yang tertutup ada miftah dia, ada anak kunci dia. Kita nak buka miftah lagu mana lah. Miftah, cara kita nak buka anak kunci. Benda-benda yang payah saat itu, dia terkunci panggil. Nak buat tu payah. Nak buat payah. Apabila nak buat payah saat itu, kita kena guna anak kunci untuk buka pintu yang tertutup saat itu. Tuhan telah firman, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Payah dengan mudah guru dia payah dengan mudah. Nabi kata likulli hammin faraja. Setiap perkara yang duka cita dan cita-cita tu ada jalan keluar dia. Nabi sebut lagi likulli da'in dawa. Setiap penyakit tu ada ubat dia. Mana miftah salat tahajud. Cara kita nak semaya tahajud saat itu dengan secara mudahnya kita kena guna anak kunci dia. Baru ni kita dah anak kunci semaya tahajud tu adalah azkar naum daripada ayat kursi. Mesti kita kena baca untuk jaga kita daripada syaitan dan benda-benda karut marut. Lepas tu yang kedua pula akhir suratul Baqarah, amanar rasul sehingga akhirnya amanar rasul lima unzila min rabbi wal mu'minun sehingga akhirnya. 2 ayat tu. Lepas tu 3 kul. Lepas tu doa tidur. Lepas tu pula semaya witir. Semaya witir tu penting sekali. Dengan sebab tu Abu Hurairah tidak tinggal semaya witir. Nabi wasiat kepada dia tinggal semaya witir sebelum pada kita tidur. Kalau kita rasa lemah, tak yakin kata diri kita nak bangun semaya witir, kita semaya witir dulu. InsyaAllah semaya witir tu boleh menolongkan kita dalam semaya tahajud. Lepas sebelum tidur saat itu saat itu kita beristighfar, selawat, berdoa, baca-baca doa lah kita kata. Berdoa, insya-Allah kita akan bangun dengan cara mudah, tidur dengan sepenuhnya sebelum tidur sejam saat itu atau setengah jam. Kita mula setengah jam dulu atau sejam. Dua itulah lah. Lepas tu kalau nak kuat segala anggota kita, jangan lupa panggil zikir Sayyidah Fatimah. Nabi ajar kepada Sayyidina Ali saat itu, apabila Fatimah nak kepada hamba kerja rumah untuk basuhkan baju, untuk buat dapur saat itu kan dia tak agak. Nabi kata kena ajar pada saat itu lebih daripada hamba lagi. Maka Nabi ajar dengan kata subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, cukup la ilaha illallah satu kali itu lebih daripada hamba lagi. Maka Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah buat petibat lagu tu, tertebit lagu tu, maka dia rasa gagah sungguh. Ini cara nak kuatkan segala anggota kita dah. Dia kenanya jangan tidur kita saat itu dengan masyakil, segala muskilah, segala panha apa, jangan duk naik takati. Nak tidur dengan sepenuh panggil. Tidur dengan sepenuh, jangan naik naik panha di atas katil. Jangan ada masalah di atas katil. Terutama dalam masalah ni tu kita duk tengok terasa material sebelum tidur saat itu buatkan kita lemah anggota kita, lemah hati kita, lemah nafsi kita, lemah akal kita. Segala-galanya lemah kalau kita tengok telefon tangan sebelum tidur. Inilah hak saya royak dah. Malam ni pula kita mai kenal pula semaya tahajud.
Semayang tahajud lagu mana? Kalau tak kenal kaedah orang tua tak kenal tak kasih. Kita nak kasih semayang tahajud, kita kena kenal dia. Gopokah semayang tahajud? Kelebihan gopokah? Hikmat gopokah? Asrar gopokah sebalik orang semayang tahajud saat itu? Kalau tak kenal tak kasih. Demikian juga dia kita nak kasih kepada seseorang itu tak boleh jadi, kita tak kenal dah. Mesti kita kena kenal dia dulu, barulah kita saat itu kasih. Demikian juga kalau kita tak kenal semayang tahajud, kita tak kasih. Apa semayang tahajud? Asrar dia, hikmat dia, kelebihan dia, kebesaran semayang tahajud. Sebab orang dulu tak tinggal ni. Para sahabat tak tinggal, salafus salihin tak tinggal, daripada umat-umat yang terdulu lagi lah semayang tahajud ni. Mari kita tengok satu hadis yang Nabi telah bersabda kan. Nabi SAW dia tak cakap dengan hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dia cerita tu adalah benar sungguh. Dan Nabi telah bersabda diriwayatkan oleh Bilal wa Abu Umamah wa Abu Darda dan alaikum biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'abus salihin qablakum wa qurbatun ila Allah Ta'ala wa manhatun 'anil itsmi wa takfirus lisayyi'at wa mutridatun lidda 'anil jasadi. Ini maknanya yang Nabi telah bersabda kelebihan orang semayang tahajud saat itu selepas daripada pahala yang sangat besar Tuhan nak balas kepada kita. Faedah dunianya lagu ni. Faedah yang dunianya gapo tik nanti kita tengok. Faedah dunia dan akhirat lah dah. Dua-dua faedah lah kita boleh dah. Tapi dengan syaratnya ibadat kita saat ni itu menjadi ibadat yang solehan, ibadat yang dimakbulkan oleh Allah SWT, ibadat yang penuh dengan rukun syarat dia, barulah dijadikan ibadat solehan, dimakbulkan oleh Allah SWT. Nak jadikan ibadat solehan saat itu saya dah cakap dah pada malam telah lepas dah. Maka apabila ibadat kita ibadat yang solehan, ibadat yang diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat itulah yang manfaat pada kita. Kalau ibadat kita tak solehan, tak jadi. Semaya kita tak solehan, tak boleh tanha anil fahsya'i wal munkar. Doa kita tak solehan, tak makbul doa kita. Zikir kita tak solehan, tak boleh menenangkan jiwa kita. Semua saat ini tu puasa kan, semua segala zakat, segala puasa ini tak solehan saat ini tu tak boleh manfaat kepada kita, tak boleh memberi manfaat kepada kita. Dengan sebab tu kita buat ibadat saat itu mesti dengan kata solehan. Mana ibadat yang diterimakan oleh Allah, ibadat yang sempurna. Yang sempurna dengan rukun syarat dia. Dengan sebab itulah apa yang diperlukan oleh Allah, apa yang disuruhkan, disunatkan oleh Rasulullah SAW, baik semaya fardu, baik semaya sunat, baik pun puasa fardu dan puasa sunat, segala suruhan Allah dan suruhan Rasul saat itu adalah memberi manfaat kepada kita. Memberi manfaat kepada kita. Tidak ada ibadat yang tidak beri manfaat kepada kita. Tiba kita cari manakah satu yang Tuhan larang saat itu boleh beri manfaat kepada kita. Adakah mana satu yang Nabi larang itu boleh memberi manfaat kepada kita? Tidak ada. Bahkan boleh beri mudarat kepada kita. Apa yang Tuhan suruh dan apa yang Nabi suruh, benda tu saat ni boleh beri manfaat kepada kita. Boleh faedah kepada kita di dunia dan akhirat. Itulah ibadat. Ibadat al-Islam. Yang mana Tuhan suruh, yang mana Nabi suruh, baik pun dengan cara atau fardu ain atau sunat, maka benda tu memberi faedah kepada kita. Dan di sini kita mau tengok masalah yang Nabi telah bersabda, mana alaikum biqiyamil lail. Mana kamu saat itu melazimikanlah diri malam. Qiyamul lail, ada setengah ulama kata qiyamul lail dengan tahajud saat itu berlainan. Qiyamul lail seperti kita sembahyang tarawih.
dinamakan qiyamul lail. Sebelum daripada kita tidur dinamakan qiyamul lail. Selepas daripada kita tidur dinamakan sembahyang tahajud. Itu ulama bagi buat perbezaan. Nabi telah bersabda pula, alaikum bi qiyamil lail, di atas kamu dirikanlah malam. Maknanya kamu melazimi dan jagakanlah sembahyang malam saat itu. Jangan putus. Buat sama-sama sembahyang malam. Sembahyang malam itu barakah. Allahumarhum, kita dengar Allahumarhum ni Aziz Kelantan, dia kata seumur dia hidup, dia kata dia putus sembahyang malam saat ini 3 kali, dia kata. 3 kali. Ini nak kata keberkatan sembahyang malam saat ini Tuhan beri ilmu yang barakat sekali. Walaupun dia dah meninggal dunia, tapi apabila kita dengar dia mengajar, seolah-olah dia duduk hidup. Seolah dia duduk hidup. Dengar perkali pun tak cemuh yang dia mengajar itu. Itu keberkatan yang Tuhan beri kepada almarhum Ni Aziz Kelantan. Dia tu Ni Aziz Kelantan saat itu. Kita dengar dia saat itu tak cemuh. Dengarlah perkali pun hak tullah pun tak cemuh. Ini maknanya Tuhan menghidupkan ilmu dia. Walaupun dia mati, tapi ilmu dia hidup. Duk berjalan. Mujarrad dalam jiwa-jiwa umat Islam. Bangsa Melayu saat itu. Apabila dengar tertakak. Tertakak. Bagi orang ada iman, orang tak ada iman, dia tak takak. Dia tak ada, soalnya tak ada otomatik. Nak ikat tak boleh, bersih berani tak ada. Tak boleh, bersih berani tak ada. Alaikum biqiyamil lail, kamu melazimkanlah, jangan tinggalkanlah, jagakanlah sembahyang malam saat itu. Fa innahu, sungguhnya di malam saat itu da'bas salihin qablakum. Perangai orang-orang yang terdulu daripada kamu, umat-umat yang terdulu daripada kamu. Ni. Orang salihin qablakum saat itu dia tak tinggal sembahyang malam. Ini nak kata kelebihan sembahyang malam. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Sungguhnya berdiri malam saat itu, sembahyang tahajud waktu malam saat itu adalah hampir diri kepada Tuhan. Kenapa hampir diri kepada Tuhan? Ada satu hadis lagi, dua ketus selai saat itu Tuhan turun mari dengan lagu mana dia turun wallahu alam dah. Kita tak kena bahas banyak. Lagu mana Tuhan turun mari wallahu alam, tapi Tuhan turun mari. Cari hamba-hamba dia yang minta ampun kepada dia, dia minta istighfar, dia minta doa kepada dia cari hamba lagi tu. Yang sebab tu ada yang berkata wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah, sungguh tu sembahyang malam saat itu hampir diri dengan Tuhan. Lepas tu kita wa munhatun ismi. Bermaknanya siapa-siapa dia melazimi sembahyang malam saat itu, orang tu saat itu payah nak melakukan perkara-perkara al-fahsya wal munkar, perkara-perkara yang ditegahkan oleh Allah dan Rasul. Karena sembahyang malam itulah menegahkan dia daripada melakukan fahsya wal munkar. Amalan yang soleh itulah menegahkan dia, tak berasa nak buat, tak berasa nak tengok, tak berasa nak dengar dengan sendirinya, tidak kena tuah, tidak kaca dak. Itu perlu kita sembahyang malam. Kalau kita nak jaga mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, semua saat itu daripada fahsya wal munkar, kita sembahyang malam. Kerana perkara-perkara ini sembahyang malam boleh mencegahkan daripada al-fahsya wal munkar. Fahsya munkar. Dengan cara mata kita, kan melalui mata kita, kan melalui mulut kita, kan melalui telinga kita, kan melalui tangan kita, kan melalui kaki kita, ia boleh menegahkan. Lepas tu pula wa takfirul lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa kamu. Sembahyang malam boleh menghapuskan dosa kamu. Ini kelebihan sembahyang malam. Manusia saat itu apabila ada dosa saat itu dia berat. Mulut nak cakap benda baik berat. Mata nak melihatkan benda baik berat. Telinga nak dengar benda baik berat. Tangan nak bekerja benda baik berat. Kaki nak berjalan ke tempat baik ya berat. Ya berat belaka. Tubuh kita berat, nafsi kita berat, hati kita berat, akal kita berat. Dengan dosa ni berat. Supaya setan duduk kita ni berat. Nak sembahyang subuh, nak bangun sembahyang subuh pun berat. Jangan tahajud.
Dengan sebab tu sebelum daripada kita tidur tu kita istighfar banyak, baca ayat kursi, baca 3 kul, baca doa banyak, azkar banyak, zikir banyak, selawat banyak, insya-Allah tubuh kita suci pada dosa, pada syaitan. Kita bangun secara mudah-mudah nak sembahyang tahajud. Tak payah langsung dah. Lepas tu yang akhir sekali, wa matradatun liddaim anil jasadi, dan sembahyang tahajud saat itu dapat menolakkan segala penyakit daripada tubuh badan kita. Tuhan menjauhkan penyakit apa? Penyakit, ulama kata penyakit madi dan penyakit manawi. Penyakit madi, penyakit benda penyakit papa kita ke, susah cara makan ke, susah kerja buat ke, penyakit yang ada sakit anggota kita ke, ini maknanya Tuhan menjauhkan belaka, Tuhan menghapuskan belaka segala penyakit yang ada dulu pada kita. Ini nak ayat kata, kalau kita kena hadis sembahyang malam, hadis yang Nabi telah sebeda saat itu, kita kena sembahyang malam, maka kita tak berasa kena lah nak buat kerja benda tu saat itu. Dan sebab tu kita hafal hadis ni. Bila hafal hadis ni, kena molek yang Nabi telah bersabda saat itu, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bas salihin qablakum wa qurbatun ila Allah ta'ala wa manhatun 'anil ismi wa takfirul sayiat wa matridatun lidda 'anil jasadi. Ini diriwayatkan oleh Bilal wa Abu Umamah wa Abu Darda. Dan lepas tu kita tengok lagi. Ni kita tengok lagi. Hak kaji pula. Kaji ulama Amerika kaji. Ulama Amerika kaji, iaitu dalam kitab dia buat satu kitab Al-Wasafatul Manziliyah tu. Maknanya ramuan ubat dalam rumah kita. Seolah ubat. Asra ubat, ramuan ubat dalam rumah kita waktu malam. Dia karya kitab ni tahun 1993 ya. Kita sungguhnya berdiri malam saat itu, bangun daripada tidur, bangun daripada katil kita, di ketika waktu malam, dan kita bergerak sikit-sikit saat itu, gerak sikit-sikit dalam rumah, dan kita tamrinat ar-riyadiyah al-khafifah. Kita tamrinat ar-riyadiyah al-khafifah. Tamrinat maknanya kita duk gerak-gerilah semaya kita, rokok, sujud, qiyam saat itu dah. Tu tamrinat, di kanak kita tamrinat sini nah. Wa tadlik, dan kita maknanya tadlik saat itu kita supaya kita ada semaya itulah tadlik saat itu buat kita. Sapu-sapu gitu tangan itu, ini tadlik panggil. Tadlik. Atrafil bilma, atraf kita, kaki kita, tangan kita, muka kita saat itu dengan air saat itu. Wa tanafas, dan kita menyawa saat ini dalam fawaidus sahihatun adidah, maknanya beri faedah dalam kesihatan saat itu banyak sekali ya. Tenafusan itu boleh jadi kita duduk zikir, duduk baca Quran, duduk ketemu malas saat itu, mana memberi faedah kesihatan banyak sekali. Ini mana dia kira satu kitab pula. Lepas tu kita pergi secara rekan-rekannya bahawasanya kita ada penyakit banyak sekali saat itu dengan sebab di tekanan jiwa, panggil tawattur nafsi, di sikit jiwa. Apabila kita tawattur nafsi, jiwa kita tidak tenang, akal fikir kita tidak tenang, hati kita tidak tenang, membuatkan kita penyakit banyak sekali dalam sekarang ni. Doktor nafsi panggil tekanan jiwa, nak tu tak boleh, nak ni tak boleh, panha tu panha ni, banyak panha, maka hati kita sakit. Yang ulama tafsir fi qulubi maradun fazadahumullah marada. Hati mereka itu sakit, maka dia pertama sakit lagi. Darah tinggi naik, penyakit jantung naik, penyakit geli, penyakit ni, keciman ni, bermacam-macam penyakit dengan sebab tekanan jiwa. Tapi apabila kita semaya yang sempurna, cukup syarat rukun amal yang soleh kita saat itu, boleh menenangkan hati kita, boleh menenangkan jiwa kita, boleh menenangkan akal fikir kita, maka boleh ubat penyakit banyak. Dengan sebab tu Nabi tanya sudah semaya, arihna ya Bilal, tak pasal rehat kah? Segar kah Tuhan kita selepas kita semaya ni?
Ini mana semaya yang salihan, yang dimakbulkan oleh Allah saat itu menenangkan jiwa kita. Segala ibadat yang salihan saat itu, baik berzikir, baik berdoa, baik berselawat kepada Nabi, baik beristighfar, yang salihan saat itu boleh menenangkan akal kita, boleh menenangkan jiwa kita, boleh menenangkan hati kita. Apabila segala-gala itu ni, maka penyakit itu jadi dengan sendiri. Dengan sebab tu di satu masa orang seria pergi kepada negeri perubat sakit kepala. Sakit kepala saat ni tu pergi ke negeri Europe. Gak rupa lah. Dia duit banyak dah. Kena berubat sana. Lepas tu dia kata, mau mari mana? Dia tanya, mau mari mana? Dia mari di Syria. Dia mari Syria. Lepas tu dia kata, mari Syria. Lepas tu dia kata, Atsalianna, kamu semaya tak? Dia kata, qalat la, dia tak semaya. Maka Abang kata, mu semaya. Mu semaya. Apabila semaya itu hingga sakit kepala mereka. Kerana apa? Hilang sakit kepala saat itu. Kerana darah tak sampai kepada kepala kamu saat itu, buatkan kamu sakit kepala. Apabila kamu sujud saat itu, kamu sujud, darah sampai kepala saat itu, hilang sakit kepala kamu. Ini ayat orang Eropah saat itu, dia melalui pasukan, dia melalui kibrah dia tidak beriman dengan fardu ke sunnah, Tuhan fardu apa Tuhan sunnah itu beriman, tapi dia beriman dengan pasukan dia, kibrah dia. Maksudnya orang semaya sujud saat itu boleh hilang sakit kepala kerana darah tu kepala. Apabila kita sujud saat ini, darah tu kepala dan kita boleh oksigen banyak, kita tak ada oksigen yang mati kita ni. Dengan sebab itulah maknanya atba' al-gharb orang Europe saat ni itu dia kata sebaik-baik perubatnya adalah semaya. Cara kita semaya saat itu, mari kata dia iktimak sanawiyan berhimpunnya 250 tabiban kata. Lepas tu 99% atba' satu dia kata wajadu fa'idatul malmusatun wajahatun inda mardahum hina ma yad'uhun ila salat. Apabila mereka itu mendirikan semaya saat itu, boleh mensifatkan, boleh menyembuhkan penyakit kita. Dengan sebab itulah bermaknanya dan cara rekan-rekannya semaya yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau semaya sunat saat itu boleh menyembuhkan penyakit kita banyak. Kalau semaya saat itu, semaya yang salihan, yang kena dengan rukun syarat dia, yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menyembuhkan penyakit kita, boleh menenangkan jiwa kita, boleh menenangkan hati kita, boleh menenangkan akal fikir kita, dan boleh tanha anil fahsya wal munkar. Kita nak buat benda ma'ruf satu dengan cara mudah-mudah, tidak kena bertuah. Kita nak meninggalkan segala fahsya wal munkar dengan cara mudah-mudah, dengan cara tidak bertuah. Itulah secara rekan-rekannya kita beramalkanlah apa yang Tuhan ajar dan apa yang Nabi suruh itu. Benda itu adalah memberi kebaikan kepada kita, dan apa yang Tuhan larang dan Nabi larang itu adalah benda itu memberi mudarat kepada kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.